Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Tun Dr. Mahathir sekali lagi melontarkan satu amaran keras yang boleh menggegarkan politik tanah air. Lebih satu payung besar Melayu akan membawa kepada perpecahan dan kekalahan. Kedengaran macam deja vu, kan? Sebab dari dulu lagi inilah isu yang paling rumit dalam politik Malaysia, khususnya melibatkan orang Melayu. Persoalannya, adakah amaran Tun M ini sekadar pengulangan retorik lama atau sebenarnya satu pendedahan kepada realiti pahit yang sedang berlaku di depan mata kita? Mari kita ulas habis-habisan tentang isu ini dalam video kali ini. Baiklah, Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri yang cukup sinonim dengan naratif perpaduan Melayu, dalam kenyataan terbarunya menekankan bahwa cadangan untuk wujudkan satu payung besar yang menyatukan parti-parti Melayu sebenarnya bukanlah semudah yang disangka. Ya, di atas kertas ide ini nampak cantik, parti-parti Melayu bersatu, kekuatan undi Melayu terkumpul, dan akhirnya mereka boleh mendominasi pilihan raya. Tetapi kata Tun M, masalahnya ialah setiap parti dan setiap tokoh ada keinginan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan inilah punca retak yang akhirnya berpecah menjadi serpihan. Beliau memberikan amaran yang keras. Jika ada 2, 3, malah lebih daripada itu payung besar Melayu, ia hanya akan menjerat bangsa sendiri. Orang Melayu akan menjadi anggota kepada payung-payung ini dan akhirnya bukan menyatukan. Sebaliknya, semakin terpecah. Kalau dulu orang Melayu berpecah kepada UMNO, PAS, dan serpihan parti baru, sekarang dengan wacana payung besar, perpecahan itu boleh menjadi lebih parah. Anda nampak ironinya? Kononnya mahu menyatukan, tetapi sebenarnya mempercepatkan lagi perpecahan. Lebih menarik lagi, Tun M juga menyentuh soal pengundi Melayu. Kata beliau, pengundi Melayu sebenarnya cukup kuat, cukup banyak kawasan majoriti yang boleh dimenangi. Malah orang Melayu sebenarnya mampu membentuk kerajaan. Tetapi beliau akui, tidak ada niat untuk wujudkan kerajaan yang 100% Melayu. Katanya, kerajaan campuran tetap boleh dibentuk dengan kaum Cina, India, dan juga suku kaum lain. Pernyataan ini agak menarik karena Tun M sendiri pernah menjadi arsitek kepada kerajaan-kerajaan dengan komposisi yang berbeza, sama ada dominan Melayu seperti era Barisan Nasional dahulu ataupun kerajaan campuran seperti zaman Pakatan Harapan 2018. Kalau kita imbas kembali sejarah, apa yang disebut Mahathir ini bukanlah sekedar teori. Ingatkah lagi pada tahun 2018? Pakatan Harapan menang karena adanya kerjasama rentas kaum, walaupun dengan dominasi parti yang dipimpin oleh beliau sendiri pada waktu itu. Tetapi selepas itu kita lihat bagaimana keinginan menjadi Perdana Menteri mencetuskan siri perpecahan. Dari langkah Sheraton, sampailah ke pertukaran kerajaan berkali-kali. Semuanya berpunca daripada soal siapa yang mahu menjadi Perdana Menteri. Betul atau tidak kata-kata Mahathir bahwa ini adalah punca sebenar payung besar sukar diwujudkan? Kalau kita kaitkan dengan realiti sekarang, kita lihat bagaimana Perikatan Nasional cuba untuk menjadi satu payung besar Melayu Islam. Tetapi dalam masa yang sama, UMNO dan sebahagian pemimpin mereka enggan tunduk. Sebaliknya, mereka memilih kerjasama dengan DAP dan juga PKR dalam kerajaan perpaduan. Bukankah ini bukti yang jelas bahwa isu keinginan kuasa lebih kuat daripada retorik penyatuan? Dan jangan juga kita lupa, pernah ada cadangan supaya semua parti Melayu bergabung dalam satu entiti. Tetapi akhirnya siapa yang sanggup letak jawatan atau kedudukan demi penyatuan? Lebih panas lagi, Tun M secara halus membayangkan bahwa perpecahan ini akan menguntungkan pihak lain. Orang Melayu berpecah, tetapi parti-parti bukan Melayu akan terus memainkan peranan mereka secara strategik. Maka akhirnya dominasi politik Melayu semakin goyah. Ini sebenarnya bukan sekedar teori, tetapi sudah pun terbukti dalam siri pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri kebelakangan ini. Undi Melayu pecah, akhirnya kawasan majoriti Melayu pun jatuh ke tangan parti lawan. Sekarang mari kita masuk pula ke persoalan kontroversi.
Benarkah wujud payung besar Melayu yang tulen? Atau sebenarnya ia hanyalah alat untuk tokoh-tokoh politik tertentu mengukuhkan kedudukan mereka? Kalau kita ikut logik Mahathir, payung besar hanya akan menjadi ilusi. Dan bila ilusi ini pecah, yang rugi siapa? Tetap rakyat yang rugi. Bayangkan jika ada 3 payung besar Melayu serentak, misalnya Perikatan Nasional dengan PAS dan Bersatu, UMNO dengan Kerajaan Perpaduan, ditambah lagi dengan parti-parti serpihan seperti Pejuang ataupun Muda yang coba menarik undi Muda Melayu. Apa akan jadi? Bukankah undi Melayu akan terus terpecah dan akhirnya bangsa lain yang tidak berpecah akan menjadi penentu kerajaan? Persoalan kontroversi kedua yang perlu kita renungkan juga. Adakah benar-benar wujud keikhlasan untuk menyatukan orang Melayu? Ataupun ini semua sekadar slogan untuk menakutkan rakyat supaya menyokong parti tertentu? Kalau betul niatnya penyatuan, kenapa dari dulu sampai sekarang tidak pernah berjaya? Adakah karena terlalu banyak ego? Ataupun karena jawatan Perdana Menteri itu ibarat mahkota yang tidak boleh dikongsi? Dan yang paling membakar, adakah kita sebenarnya sedang melihat satu kitaran berulang yang tidak akan ada penghujungnya? Dari zaman Tun M sendiri, UMNO dominan tetapi muncul PAS. Kemudian muncul PKR hasil perpecahan dalaman. Selepas itu Bersatu pula lahir akibat krisis dalam UMNO. Sekarang pula Perikatan Nasional menjadi pesaing besar. Kitaran ini seakan-akan tidak pernah berhenti. Jadi kalau hari ini Tun M menyebut soal payung besar yang berpecah, bukankah beliau sendiri juga sebahagian daripada episod yang mencetuskan perpecahan itu? Inilah dilema besar politik Melayu. Di depan mata kita, ia bukan sekadar isu parti ataupun pemimpin, tetapi soal survival bangsa dan masa depan negara. Adakah terdapat kemungkinan untuk mewujudkan satu payung besar? Atau lebih realistik untuk menerima bahwa orang Melayu memang tidak boleh disatukan di bawah satu bumbung? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita tutup, saya ingin tinggalkan Anda dengan satu lagi persoalan yang tajam. Kalau benar orang Melayu berpecah karena terlalu ramai yang berebut ingin menjadi Perdana Menteri, adakah ini bermakna jawatan itu sudah menjadi lebih penting daripada nasib bangsa ataupun nasib rakyat sendiri? Kalau iya, bukankah ini satu pengkhianatan paling besar dalam sejarah politik negara? Dan kalau tidak, siapa sebenarnya yang berani korbankan cita-cita menjadi Perdana Menteri demi benar-benar melihat orang Melayu bersatu? Inilah yang kita kena fikirkan bersama. Adakah payung besar itu realiti ataupun sekedar mimpi indah yang akan terus menghantui politik Malaysia selama-lamanya? Jangan lupa, politik Malaysia ini penuh dengan drama, penuh dengan kejutan dan penuh dengan pendedahan yang kadang-kadang lebih mengejutkan daripada drama TV. Persoalannya, sanggupkah orang Melayu menelan ego untuk benar-benar bersatu? Ataupun kita akan terus menjadi saksi kepada perpecahan demi perpecahan, sampai akhirnya bangsa lain yang menguasai pentas politik tanah air? Anda pikirkan sendiri. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita tamatkan lagi, jangan lupa untuk like, share video ini kepada rekan-rekan Anda dan juga subscribe jika Anda belum subscribe ke channel ini, Currents via MY. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam informasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya nanti. Sekian sahaja. Terima kasih semua.